Baik, kita boleh mulakan sesi buah bicara sekarang. Jadi soalan pertama saya, Prof, berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Putra Malaysia UPN selama hampir 9 tahun. Yep. Iaitu pada Jun 1993 sehingga Mei 2002. Yep. Okey. Mengapa Prof pilih UPSI untuk meneruskan kerjaya sebagai pensyarah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Razali, pengacara majlis. Soalan yang baik. Saya anak Perak. Jadi apabila bertugas di UPM tu dan dengan apa ni kita katakan dengan UPSI ini dinaik taraf kepada universiti pada 1997 diwartakan, maka hati tu kalau boleh rasanya nak balik ke negeri asal. Sebab sebelum saya di UPM, saya tinggal mengajar di Maktab Rendah Sains Semara Perlis selama lebih kurang 5 tahun. Kemudian ke UPM, dan rasanya panggilan jalur 3 itulah, putih, kuning dan hitam itu panggilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana pada waktu yang sama ketika itu ayah saya sendiri berada dalam keadaan yang kurang sihat. Jadi rasanya daripada saya berulang pada waktu itu mengajar di UPM itu, saya tinggal di Bandar Baru Nilai. Kalau nak ke apa ni kita katakan balik menjengah orang tua tu mungkin hujung minggu. Sedangkan ialah saya rasa tanggungjawab saya untuk kita katakan bersama dengan orang tua, nak ajak duduk dengan kita, biasalah dia tak nak. Batu Gajah dia ada rumah dia sendiri, dia selesa di sana. Tetapi ialah di kata orang apa, pada ketika itu hampir-hampir di hujung kehidupan dia, rasanya mungkin barangkali dia nak manja dengan anak. Kebetulan saya anak lelaki seorang sebenarnya. Jadi itulah kita katakan panggilannya itu, dan UPSI menjadi ruang kita katakan untuk saya datang berbakti pula di sini, kerana pada waktu itu angin-anginnya apabila UPSI ditubuhkan, diwartakan dan menjadi universiti penuh. Ada ura-ura, kerana saya pada waktu itu di UPM adalah di Fakulti Pengajian Pendidikan. Jadi ketika itu rumours ataupun angin-angin mengatakan barangkali akan ditutup Fakulti Pendidikan di universiti pada waktu itu. Jadi angin-angin yang begitu, kerana kita dah ada satu universiti pendidikan yang ditubuhkan di sini pada waktu itu. Jadi barangkali ceritanya dikabarkan fakulti pendidikan di fakulti lain sama ada dikecilkan dan akhirnya akan full flashnya di sini. Jadi saya mengambil itu sebagai kita katakan ruang dan peluang untuk saya berpindah balik ke Perak lah. So atas sebab itu saya kita katakan satu, kerana orang tua lebih mudah dari sini ke Batu Gajah lebih kurang dalam 1 jam suku kalau tak ada apa-apa. Boleh balik hari pun kata orang nak menjenguk orang tua, dan dalam masa yang sama mungkin dikuatkan dengan angin-angin pada waktu itu, maka itu salah satu sebab saya ke sini lah. So itu saya rasa yang pertama. Baik, sepanjang Prof berkhidmat sebagai pensyarah di UPSI dalam bidang psikologi sukan selama lebih 21 tahun dan juga banyak memegang jawatan-jawatan pentadbiran, boleh Prof kongsikan kejayaan-kejayaan yang dicapai dan juga pengalaman yang berharga daripada Fakulti Sains Kognitif sehinggalah menjadi dekan pertama sukan Fakulti Sains Sukan. Okey. Sesuatu yang menariknya mungkin barangkali kalau kita boleh lihat balik sejarah penubuhan apabila ditubuhkan UPSI ini, kita pada waktu itu ada 4 fakulti. Yang terbesar adalah Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, sekarang dikenali sebagai Fakulti Pembangunan Manusia FPM. Kemudian kita ada Fakulti Sains dan Matematik pada waktu itu. Kemudian kita ada Fakulti Seni,
Fakulti Seni dan Persembahan kot pada waktu itu namanya. Dan kemudian kita ada yang keempat adalah Fakulti Bahasa. Kita ada 4 fakulti pada waktu itu. Dan apabila saya melaporkan diri, saya nak ceritakan juga sedikit yang tersiratnya lah. Selama sebulan saya jadi nomad. Nomad kerana saya faham datang ke UPSI, bilik tak ada, tempat tak ada. Pada waktu itu, hari pertama saya melaporkan diri, dia orang mencadangkan saya ke Tadahan Utara. Ada macam kita katakan, dia orang buat satu section macam, kalau di sekolah tu bilik guru lah. Okey. Tapi hari agaknya, tapi bukan agaknya, bila saya semak betul lah ceritanya tu. Sebab bila saya masuk ke situ, mejanya banyak. Betul, kalau saya tak silap ada 12 meja untuk 12 pensyarah. Tetapi yang saya tengok hari tu, kebetulan ada 9 orang pensyarah perempuan. So bila saya terkejut jugalah. Bilik besar. Bilik besar. Macam bilik guru. Betul macam bilik guru. Jadi kalau saya masuk di situ, agaknya saya seorang lah kumbang kot dekat situ pada waktu tu. Jadi lepas saya tengok tu, saya kata tak apalah, saya sabar kejap dulu. Dan memang jadi nomad. Apabila kerana Fakulti Sains Kognitif di bangunan KDP tu, Okey, bangunan FC. bangunan FC tu, di sebelah situ, dia ada makmal komputer di arah satu, yang menempatkan juga di sebelah kanannya itu pejabat Fakulti Sains Kognitif, dan di sebelah kirinya pada waktu itu adalah IPS lah. Pada waktu itu kita katakan unit siswazah pada waktu itu. So saya menumpang di situ selama sebulan. Tak ada bilik, tak ada apa. Duduk di antara bilik komputer kalau tak digunakan, ataupun kalau digunakan pada waktu tu ada kelas dan sebagainya, saya berhijrah ke itu kata nomad. lounge. Itu yang kata nomad tu. Masa tu tak ada bilik penjara di bangunan FC. Tak ada yang kosong. Semua dah penuh pada waktu tu. Oh, ada dah. Ada, tapi semua penuh. Sebulan lepas tu, saya dapat di arah sempat sebab ada seorang pensyarah daripada pada waktu tu, kita katakan accounting, jabatan accounting, seorang tenaga pengajarnya sambung pelajar. So bilik tu kosong. Jabatan Saya tu. masa tu bawa Fakulti Yap. Kognitif. Ya, dia belum jadi fakulti, dia belum beranak jadi FPE lagi lah, kita katakan. Jadi apa yang saya nak sampaikan di situ adalah maknanya kita jangan terlalu banyak meminta. Apa yang ada kita terima, ataupun dalam bahasa yang lalu orang guna sekarang, bersyukur seadanya dengan apa yang kita ada. So kalau nak katakan kejutan, itu kejutan yang pertama. Tetapi saya terimanya itu kerana sebelum saya masuk di sini pun, saya dah berjumpa dengan beberapa orang rakan-rakan lama yang pernah mengajar sebenarnya di UPM, ada di sini. Jadi bila saya datang, saya sudah menyiapkan diri lah. Menyiapkan diri dalam arti kata, kerana universiti baru nak kita kata nak membangun. Jadi jangan kita mengharapkan bulan bintang matahari lah, kata orang, yang baik-baik. Jadi itu keseronokannya, dan saya rasa semangat dulu kawan-kawan di bangunan tu dari arah 1 sampai arah 4, semangatnya lain, ukhuwah dia lain, kerjanya lain, cara kerjanya lain. Tapi selepas beberapa tahun, apabila kita semakin membesar, apabila kita semakin ramai, maka dia jadi seperti mana hari ni lah. Jadi yang saya nak sampaikan, mungkin nak katakan saya antara pioneer, cuma pioneer daripada segi dalam kita katakan Fakulti Sains Sukan itu sendiri. Kerana saya ingat pesanan Datuk Naib Chancellor yang pertama, Profesor Asyari, apabila pertama kali saya datang ke sini dulu, dia kata betul ke kamu nak datang kemari, kata dia. Masa interview, bukan interview pun, sebab kata orang berjumpa begitu dulu. Saya sekadar sembang-sembang dulu. Saya kata, ya, dah ada PhD kan? Ya, kalau dah ada PhD memang kita nak lah. Tapi dia kata akan ada kesukaran sebab
dia panggil istilah pinching, dan dia kata dalam mesyuarat naik chancellor pada waktu itu, dia seringkali diingatkan oleh, kata dia, abang-abang yang lain, visi-visi yang lain pada waktu itu, jangan ambil staf kami. Maknanya istilah pinching tu pada waktu itu ada. Visi-visi mesti lain. Ya, jadi maknanya kalau nak, you latih sendirilah. Alright. Tetapi kerana ada beberapa perkara yang berlaku, ada faktor menolak di UPM, tapi saya rasa tak wajarlah saya ceritakan di sini. Tapi itu kata orang apa, memberikan saya pengalaman juga kepada saya sebenarnya dalam kehidupan ni. Jadi itu di antara faktor-faktor yang kita katakan menolak, yang menyebabkan kuat untuk saya datang kemari. Tapi masa tu tak dengar lagi nak menumbuhkan fakulti sains sukan. Pada waktu itu tak ada. Cuma apabila saya ingat lagi semasa bersembang dengan Datuk Asyari itu kali pertama, kalau betul kau nak datang sini, boleh tak engkau usahakan supaya sains sukan ini maju, dan barangkali mungkin boleh berdiri sendiri sebagai satu fakulti yang besar dan sebagainya. Saya kata, saya cubalah Datuk, setakat yang saya mampu kalau Allah izinkan. Jadi itu pada pertemuan setahun sebelum saya masuk, maknanya pada tahun 2001. Kemudian 2002 apabila saya masuk, visi pada waktu pun dah bertukar. Datuk, pada visi kita yang Datuk Mat Nur Saleh pada waktu itu, beliau pun menyuarakan perkara yang sama semasa temuduganya. Do something about it. Saya kata insyaAllah saya cuba, dan itulah cabaran dia dengan rakan-rakan yang rasanya pada waktu itu ada dalam 10-11 orang. Kami usahakan, saya melapor diri di unit sains sukan pada waktu itu dengan satu program. Kemudian kita dapat tambah 1, 2, 3 dan sehingga kita naik kepada jabatan sains sukan. Dan jabatan tu kalau saya tak silap dalam tahun 2000, hujung 2003 nak masuk 2004. Daripada unit kita naik jabatan kerana kita dah ada 3 program pada waktu tu. Dan selepas tu apabila tambah satu lagi program, masuk visi yang baru, dulu Datuk Rais, sekarang Tan Sri Rais Abdul Karim. Maka bila dia dah tengok perkembangannya macam tu, dia kata why not buat satu kertas untuk kita dapatkan fakulti. Jadi perjuangan dulu apabila kita nak tubuhkan fakulti, kita kena dapatkan kelulusan di peringkat pada waktu itu, kerana dia tak pisahkan lagi Kementerian Pengajian Tinggi dengan Pendidikan. Jadi kita di bawah JPT, Jabatan Pengajian Tinggi, Jabatan Pendidikan Tinggi. Dan saya ingat lagi petang Jumaat dia panggil, kita katakan macam sesi mempertahankan defend untuk fakulti kita, dipengerusikan oleh Dato' Hassan Said pada waktu itu sebagai Ketua Pengarah JPT. Maka Alhamdulillah petang Jumaat yang berkah dalam minggu pertama bulan Februari tahun 2005. Exact date dia tu saya tak ingat. On the spot. Lepas kita dapat pertahankan apa-apa semua, akhirnya dia bagi tahu sendiri kalau macam tu bolehlah kita luluskan. Cuma kata dia, jangan suka lagi, kata dia. Tunggu dulu untuk dapat surat rasmi, sebab ada proses di peringkat kami pula, kata dia. Jadi itulah dalam masa 2 minggu setengah surat pun sampai mengesahkan bahawa kita dapat wujudkan fakulti. Jadi ini merupakan fakulti sains sukan yang kedua di negara dan kekal sampai hari inilah. Yang pertama di UiTM, yang kedua adalah di UPSI. Maknanya kejayaan tadi penubuhan unit, nama unit sains sukan juga di fakulti sains kognitif. Masa Prof dah ada lah. Yep. Naik ke jabatan. Itu yang kedua naik jabatan. Yep. Itu terus pada fakulti. Baik. Jadi kemudian semasa kita jadi fakulti itu juga sains sukan kan? Sains sukan pada waktu itu nama dia Fakulti Sains Sukan saja. Pada waktu itu saya ingat lagi dalam senat yang pertama ketika saya jadi dekan pada waktu itu, arahan daripada Kementerian Jabatan Pengajian Tinggi pada waktu itu, Menteri kata universiti kena usahakan 30% kerana kerajaan cuma akan bagi 70% mulai tahun depannya, tahun 2006. Bajet tu? Bajet pada waktu itu.
Jadi saya ingat lagi dalam Senate yang pertama, apabila pengurusi pada waktu itu, Naib Chancellor Datuk Rais, dia katakan begitu, dia kata apa yang boleh kita buat. Saya pun tak tahu, tiba-tiba tangan tu terangkat aja, kata bagi tahu, kata why not kita buat program eksekutif di Sabah dan Sarawak. Okey, yang pesisir tu. Yang pesisir itu. Jadi dia kata okey, dan kau dah mula, kau cakap buatkan kertas kerja. Bukan mula dulu. Sains sukan yang pertama. Ya. Bukan FPT. Tak. Selepas sains sukan lulus, kertas yang sama, apa ni kita katakan, bahasa mudahnya lah, template yang sama, saya serahkan kepada dekannya dulu, arwah Profesor Madya Hariri Khamis. Okey. Saya pas pada dia, saya kata gunalah benda yang sama, tak payah nak fikir dah, cuma ubah yang sains sukan punya, pergi pada FPE. So selepas Senate, maknanya saya diarahkan dalam Senate yang pertama, saya jadi dekan. Mesyuarat Senate yang kedua, saya bawa kertas tu diluluskan. Jadi bulan Jun kita mula program di sana, bulan Ogos FPE mula di sana. Jadi FPE 2 bulan di belakang kita. Kerana kalau nak kira tak jauh bezanya lah, tapi kita yang pertama. Sampai sekarang ada program pesisir. Ada. Masa tu direct terus bawah fakulti. Dah mula dengan pada waktu itu bawah fakulti. Jadi dia macam profit sharing lah. Maknanya sebahagian kepada universiti, sebahagian lagi kita ambil. Okay. Jadi masuk tabung amanah lah. Tabung amanah di fakulti. Jadi itu yang kita, apa kita kata, saya dan kawan-kawan dapat usahakan pada waktu itu. Kalau kita kata nak fight yang pertama lah apa-apa semua, tapi semua memikirkan kerana kita nak majukan universiti. Jadi bila nak majukan universiti, cara yang kita boleh buat adalah dengan membuat program yang sama. Dan apabila sains sukan memulakan projek itu dengan 30 orang pelajar yang asalnya, jangkaan kami pada waktu itu dalam masa setahun setengah, bagi setiap program, maknanya pada satu pusat kita akan dapat keuntungan dalam 500,000 dalam masa setahun setengah. So ada 2 pusat, kita dapat dalam 1 juta dalam masa setahun setengah untuk kita laksanakan program tu. Jadi memang itu yang kita dapat berjaya hasilkan. Tapi tempoh saya di fakulti pun tak lama, sebab lepas 2 tahun saya ditarik pula untuk pada waktu itu menjalankan tugas dan seterusnya memegang kita katakan sebagai timbalan Chancellor HEPA. Jadi projek tu saya tinggalkan di fakulti dengan kawan-kawan dah. So itulah kita katakan, kalau nak tanyakan tentang sejarah program pesisir, itu yang kita katakan yang pertama lah. Itu satu kejayaan. Satu kejayaan. Program pesisir yang pertama. Ya, yang pertama. Panjang meniti kejayaan tu ada merancang benda-benda yang agak baru di universiti. Siapa di belakang Prof? Yang rakan-rakan cara dengan suku siapa? Itu fakulti kecil kan? Ya, fakulti kecil. Apabila naik fakulti pada waktu itu, kita ada lebih kurang dalam 21 ke 22 orang pensyarah, yang mana dalam satu masa kita tak dapat 21 tu pun, sebab cuti belajar. Oh, banyakkan yang master. Masih master pada waktu tu kita katakan banyak cuti belajar. Jadi dalam lingkungan 16-17 orang pada waktu itulah kita apa kata orang, kita mengajar 3 programnya. Kemudian apabila nak fakulti, dengan bertambahnya kita terpaksa ambil lagi, kita katakan pensyarah luar dan sebagainya, untuk menjalankannya itu. Tetapi pada waktu itu saya rasakan semangat berpasukan tu, setia kawan tu, dan mungkin barangkali kerana kita nak memajukan universiti, jadi semangat tu kata orang lain. Itu yang saya rasa agaknya di hujung umur ni, apabila saya dah masuk nak masuk warga emas, bahasanya mudahnya, saya lihat semangat itu dah macam makin kurang, makin hilang. Saya pun tak tahu
apa yang berlaku, tapi apa yang saya boleh barangkali membuat spekulasi, kalau kita melihat kepada teori sosiologi dan psikologi lah, psikologi organisasi, dia bagi tahu semakin besar sesuatu organisasi itu, semakin kuranglah hubungan kita katakan kekeluargaan yang wujud secara besar, dia akan wujud kelompok-kelompok kecil. Seandainya kelompok-kelompok kecil itu sejalan dengan matlamat asal, cantik, organisasi itu akan mampu pergi jauh. Tetapi kalau kelompok-kelompok kecil itu sudah mula bersaing dan silo, kalau sekadar silo masih tak apa lagi, tapi mula bahasa mudahnya pun jatuh cakar sama sendiri, jadi organisasi itu sakit lah. Siapa antara pensyarah di belakang Prof pada masa tu? Pada saya rakan-rakan lama, saya masih ingat lagi yang pertama dah tak ada. Oh, tak ada. Dah tak ada, dalam arti kata tak berkhidmat di sini dah bersara. Tapi saya ingat lagi pada waktu saya mula nak datang kemari, di medan selera depan balai tu. Okey, sejarahnya itu sebab pada waktu tu kampus baru tu tanah diorang tengah tolak. Ya. Jadi masa saya datang kemari, dekan FSKPM pada waktu itu arwah Dr. Jabar Johari, dia juga yang mengambil saya di UPM dulu. Jadi bila saya datang situ, jumpa dengan dia satu petang, saya kata, Dok, boleh tak kalau saya nak datang ke UPSI? Masa tu tengah makan gaduh-gaduh, aman gaduh-gaduh tu. Tengah-tengah makan, tersedak orang tu. Kata dia tersedak makan sambil minum air. Dia kata, tu dia tengok saya, engkau serius? Saya kata, ya, serius. Aku kalau engkau nak datang, aku tak ada masalah. Kebetulan lalu lori tanah dekat situ, kecil tapak tangan dia, lori tanah tu aku tadahkan, kalau betul engkau nak datang. Tapi engkau kena faham ni tempat baru. Saya faham, Dok, saya kata. Saya faham. Tapi Dok pun tahu saya anak Perak. Walaupun ni di ujung cross sungai tu saja, tapi kata orang kata kalau cucuk yang darah ni keluar 3 gala tu lah, saya kata. So bila saya sebut tu dia gelak. So mulanya daripada situ, dan dia lah yang banyak membantu daripada segi kita faham dia orang lama, kita orang baru pada waktu tu. Tapi dia macam jadi mentor di belakang. Buat itu, buat ini, barangkali melihat itu, melihat ini dan sebagainya. Tapi yang rencam-rencam tu, saya dan rakan-rakan yang lain lah yang usahakan. Dia pun bidang psikologi? Ya, dia bidang pengukuran dalam pendidikan jasmani dan sukan. Oh, dia orang pengukuran. Ya. Dia memang bidang tu. Tapi dapat jadi dekan. Maknanya lepas dia belum Prof kan? Selepas arwah Dr. Jabar, Datin Noran. Okey. Saya selepas Datin Noran. Pendidikan awal kanak-kanak, selepas Datin Noran baru saya. Jadi perubahan tu macam tu lah. Jadi itu di antara orang-orang, dan Datin Noran sendiri pun dari Fakulti Pengajian Pendidikan UPM asalnya. Walaupun beliau bertukar daripada UUM ke UPSI, tetapi puluhan tahun Prof. Datin pada waktu itu di UPM, di mana Prof. Datin dengan Dr. Jabar memang awal lama UPM. So bila yang masuk ni pun walaupun kita kata 9 tahun celup UPM, still hubungan UPM tu ada. Jadi mereka membantu lah. Datin Noran pun daripada UPM ke UPM? Datin Noran dia asal UPM, tapi dia ikut suami ke UUM. Oh, UUM. Kita ramai yang DNA UPM. Ya, ramai DNA UPM di sini. Yalah. Pada waktu tu. Jadi Ismail, Khatijah, betul. Puan Khatijah. Ya. Jadi itulah yang saya katakan yang mungkin memudahkan kerja di situ, kerana kita pun dah saling kenal, jadi saling menyokong. Barangkali di awal-awal tu semangat
UPM tu ada di sini untuk kita katakan mula merencanakan sesuatu untuk UPSI lah. Jadi apabila dia berkembang, maka kita pun dah ada DNA kita sendiri, apa yang kita tentu yang kita hendakkan sendirilah. Dari segi pensyarah sains sukan itu sendiri di fakulti macam tu, boleh jadi orang kuat, Prof. Selain Dr. Jabar, Encik Bakar Siddiq, masih ada lagi kot Encik Abu Hassan Hewab, kemudian ada beberapa nama arwah Jasni Ladin. Selain daripada yang memang sedia ada di sini, Dr. Ahmad Hashim, Dr. Muhammad Sani Madun, lepas tu itu antara orang lama di sini, Dr. Ong Kuan Boon yang sekarang dah berhijrah ke Australia dah. Macam Dr. Sani Madun dia masuk dulu ke Prof? Dia memang asal di sini. Dia daripada IFSI, dia naik ke UFSI. So dia tiga orang kalau saya tak silap, daripada IFSI, Dr. Mat, Dr. Sani dengan Dr. Ong. Tetapi apabila saya masuk, dia orang sambung belajar. Okey. Dia orang sambung belajar. Jadi PhD. Jadi itu yang kita katakan, selepas 4 tahun tu baru dapat jumpa balik lah. Jumpa balik apa-apa semua. So kita berkembang begitu. Tambah kejurulatihan tu tahun bila? Tambah kejurulatihan itu, kalau saya tak silap, 2010. Masa tu saya TMC lagi. 5 tahun selepas itu, kerana kita kembangkan program kejurulatihan. Jadi kerana ianya menjadi salah satu program yang utama pada waktu itu, jadi maka kita rasa kita nak masukkan nama tu di situlah. Okey, Prof, kita beralih pada Prof sebagai TNC EPA pula. Jadi TNC EPA yang termuda di kalangan TNC EPA yang awal pada masa itu. Umur berapa? 44 pada waktu itu. 44 tahun. Jadi boleh tak cerita cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Prof pada masa itu? Okey, sebelum tu setting dia pada waktu itu, pada waktu saya dilantik, kita masih lagi menggunakan AUKU lama. Okey. Jadi maknanya AUKU lama itu tidak ada sebarang pelibatan politik dalam kalangan baik pelajar maupun kaki tangan. Jadi cabaran dia kerana kita pun tahu pada era tahun 2000, kita ambil tahun 2005 ke atas, kerencaman politik negara itu begitu, kita kata begitu hebat, dan banyak yang mengambil, saya tak nak kata mengambil kesempatan, tetapi mereka mengambil, diorang ni kreatif sikit. Bila pelajar dah tak boleh bergiat dengan politik dalam kampus, maka dia akan usahakan untuk ambil pelajar tu, bawa keluar buat program tu, program ini dan sebagainya. Maka sebenarnya program politik, bahasa mudahnya, bawa keluar pelajar tu atas dasar kita katakan aktiviti persatuan pelajar, pergi sana pergi sini. Jadi itu yang kita katakan mulanya desakan untuk mengubah AUKU itu. Tetapi sehingga perubahan itu berlaku, kita masih lagi tertakluk kepada AUKU lama. Jadi itulah cabarannya, kerana nak memastikan kampus kita ini tidak bergolak. Kerana saya rasa umum tahu apabila pemilihan MPP, dia macam jadi pilihan raya kecil. Tapi wujud juga pengaruh luar tu masuk ke dalam mereka labelkan ini pro inspirasi lah. Padahal benda tu macam tak wujud sebenarnya. Dia dalam kampus tak ada parti. Cuma itu istilah yang mungkin Prof boleh kongsi, diwujudkan oleh siapa, media ke ataupun unsur-unsur politik luar ni. Okey, sebenarnya diwujudkan oleh unsur-unsur kita katakan politik luar. Pembangkang pada waktu itu melabelkan mereka yang menyokong kita katakan yang menyokong kerajaan sebagai pro aspirasi, tetapi mereka ni sebagai anti lah, kita kata lawan kepada aspirasi itu tadi. Apa dia punya gelaran ni? Saya pun dah pro aspirasi satu lagi.
Saya dah lupa juga apa-apa istilah dia. Cuma saya dengan kawan-kawan pada waktu itu, dan seronoknya bila kawan-kawan di HEPA ni muda-muda. Macam kita pada waktu itu. Macam saya pada waktu itu. Jadi kami meneutralkan kelompok-kelompok ini dengan mengatakan bahawa setiap kali kalau nak adakan pemilihan, korang bawa manifesto korang sendiri yang membangunkan kampus, jangan ambil yang di luar. Okey. Jadi sebab tu bila kita dengar masa kempen student tu, tidak ada yang bercakap, walaupun kita tahu kelompok ni melabelkan diri dia, oh dia ni gang sebelah sana, ini orang aspirasi, ini gang apa istilah dia saya pun dah lupa, kelompok yang lawan dia dan sebagainya. Dan ada teknik yang saya buat lah, maknanya untuk mendamaikan ni saya wujudkan grup kelompok yang ketiga sebenarnya. Saya wujudkan sendiri kelompok yang ketiga yang mana saya nampak ada bakat kepimpinan pada dia orang ni, tetapi dia tak dapat masuk di sana, dia tak dapat masuk di sini. Jadi, saya neutralkan baliknya itu. Jadi ada saya wujudkan itu. Ada. Sebab dia tak boleh masuk di sana, orang sana tak terima dia, dan dia tak boleh masuk di sini. Ataupun dia yang tak nak terima. Ada kemungkinan dia juga, kerana dia kata tak sealiran dengan apa yang ada. Sebab dia kata kebanyakan mereka yang dalam kelompok ketiga ni, dia melihat bahawa dua kelompok yang utama ni menyokong yang di luar, sedangkan orang luar tak tahu apa. Yang perlukan bantuan apa-apa yang patut adalah kita di dalam, katanya. Jadi semua yang di sana dengan di sini bagi tahu dengan menggunakan parti politik kita mungkin boleh dapat banyak. Tapi kelompok yang ketiga ni kata kita ada tempoh hanya 1 tahun untuk jadi MPP, untuk buat apa yang patut kita buat. Jadi kelompok yang inilah yang saya benarkan sebenarnya untuk dia orang wujud. So jadi dia neutralisekan tiga-tiga ni. Jadi walaupun kalau kita tengok dulu siapa yang ikut perkembangan pemilihan kampus sekitar kita katakan hujung tahun 2000, kita katakan 2005 sampai 2010 15 begitu, 10 tahun tu, yang mana hebatnya pemilihan dalam kampus, dia jadi tajuk utama pun sebenarnya. Kampus kita tetap tenang. Tidak ada kita katakan wujud kita katakan macam di setengah kampus sampai surau kena pecah, pejabat chancellery pun kena pecah. Saya tak nak namakan universiti itulah, tapi kalau kita Google kita boleh dapat maklumat tertentu. Masa era saya sebagai TM Sepa pada waktu. Itu tak payah cerita. Tapi pada waktu itu kita dapat kita kata suasana kampus kita sejuk. Semua berkat kita katakan mungkin kerjasama daripada semua pihak dan kawan-kawan yang di HEPA yang bantu saya pada waktu tu. Saya rasa sebab Prof pun muka sejuk. Jadi student ni sejuk kan. Segi psikologi kan. Cuma prinsip saya kita jangan lawan dia. Kalau kita lawan dia, yang pertama kita pun tak ramai. Pada waktu itu saya rasa pelajar, saya ingat pelajar di UPSI yang berdaftar pada waktu itu, keseluruhan pelajar dalam kampus ada lebih daripada 23,000 pelajar berdaftar pada waktu itu. Di mana kita ambil kira yang dalam dan yang di luar lah. Daripada ijazah diplomanya sehinggalah kepada PhD-nya. Ada lebih kurang 20. Saya rasa sampai satu tahap tu yang paling ramai yang saya pernah tengok bilangan ketika di bawah tangan saya sebagai timbalan Naib Chancellor, ada lebih kurang 25,000 lebih pelajar berdaftar pada waktu itu. Masa tu Prof masih dekat dalam ni kampus ya, di sebelah belakang tu, Blok B tu. Dan masih ada asrama di kampus kita ni. Ya. Jadi itu saya rasa keseronokan begitulah pada waktu itu. Cumanya apabila tempoh saya tamat, saya duduk menung balik, bukan rasa kita rasa kagum pada diri sendiri, itu tidak, tapi saya rasa bersyukur sangat kerana Allah berikan kekuatan kepada saya kerana menjaga hal ehwal pelajar ni, selain daripada akademik, selain daripada urusan pensyarah, riset dan sebagainya.
Semua itu adalah hepah. Anak tak balik bercuti, anak dah tak balik setahun, ada mak bapak datang, tak dapat kontak dengan anak. Oh ya, Ada. So di situ yang saya kata, saya belajar banyak tentang manusia dan kemanusiaan. Saya pernah jumpa seorang pelajar, awal semester dia beli 3 tin biskut, tin minyak gas, 3 tin biskut. Tinggi tu. Ya. Satu cream crackers yang 4 segi tu. Okey. Biskut mayat tu. Biskut mayat tu. Yang satu biskut yang bertangkup. Okey. Kalau kata bahasa mudah kita kan, yang jenis macam Oreo tu. Okey. Yang satu lagi jenis yang gencam, campur. Saya tanya, untuk apa ni? Inilah sebenarnya makanan ruji saya sepanjang semester. Duit yang ada hantar ke kampung. Ada tanggungjawab dah. Tanggungjawab. Sepanjang saya jadi TNC EPA, yang ni saya sebut, kalau keluar air mata saya tak tahu nak kata lah. Saya menghantar lebih kurang 18 jenazah pelajar kita ke rumah dalam tempoh 4 tahun. 18 jenazah pelajar kita yang meninggal dalam kampus, selalunya aksiden awal dulu. Okey. Okey. Masa tu dah ada van jenazah ke? Kita ada van jenazah kita, tapi apa yang buat saya kena stop kejap. Okey. Ada satu jenazah tu, kami hantar, dia di Rantau Panjang, dekat dengan pintu sepadan ke Thailand. Okey. Dia dekat dengan pintu sepadan, belum lepas sempadan. Di belakang Pekan Rantau Panjang, rumahnya itu didirikan, kita kata bahasa mudah dia, ada macam parit besar di belakang, diletakkan kayu Antara parit tu. Macam kemah begitu, cuma ada dindingnya sikit, ada zinknya sebagai atap dan sebagainya. Anaknya meninggal. Itulah harapan. Pelajar tu meninggal, dia sementara nak tunggu konvo. Aksiden. Pelajar sains sukan sebenarnya. Seorang pelajar sains sukan, dia bekerja dengan saya dah lupa dengan kedai yang mana dekat sini. Sementara nak tunggu konvo untuk dia dapat duit bantu mak ayah dia meninggal. So bila kita hantar jenazah dia, sebab saya make a point, kalau ada student yang meninggal, apa saja meeting yang ada hari ini yang saya attend, saya akan tinggalkan. Saya akan pergi. Walaupun satu ketika dulu itu jadi isu. Jadi isu pada setengah pihak tertentu, kerana saya berpendirian begini, kalau seandainya anak saya yang meninggal, saya hendak yang datang mengantar tu dia macam tentera lah. Kalau tentera yang meninggal, takkan kau nak hantar sarjan dia mengiringi jenazah. Dah tentu kita hendakkan pegawai tertingginya datang. So saya meletakkan diri saya begitu. Jadi kerana itu 18 jenazah saya hantar sepanjang 4 tahun. Sepanjang 4 tahun? 18 jenazah. Termasuk yang mati lemas tu? Maksudnya yang mati lemas tu tak. Saya tak satu sebelum. Itu sekitar maknanya 2007 sampai 2011. Yang di depan tu waktu subuh 2 orang. Itu 2 orang ke? 2 orang. Yang dekat simpang kuil Ya, 2 orang. Dua-dua meninggal. Tapi mengikut cerita daripada kawan-kawan dia orang, ambil dia orang daripada stesen kereta api, terus saja. Motor pinjam ke? Yep. Lampu merah, main jalan. Pum. So saya dapat call pagi tu, sebelum subuh saya dapat, sebab seorang sampai sini lebih kurang pukul 4 pagi. Saya turun ke hospital, seorang tu dah memang tak ada. Ketika saya sampai di sini, jenazah ni masih ada di situ. Saya minta polis tolong selesaikan cepat, bawa ke hospital. Yang seorang lagi pada waktu tu parah. Kelantan duduk Kelantan. Jajahan yang berbeza. Tapi kita pergi itu pagi tu, kita usahakan
kita hantar empat bas. 2 ke sana, 2 ke sini. Kawan-kawan dia. Serentak. Dan walaupun tindakan itu pada waktu itu mengundang banyak cakap-cakap orang, tapi yang sejukkan hati tu ya, yang sejukkan hati, tahun 2017 sebelum PKP yang itu, 17-18 gitu, masa pengambilan pelajar sains sukan, kan kita buat ujian saringan kan. Alright. Ada mak bapak yang datang dekat fakulti tu, dia tak kenal, tapi saya dengar cerita dia orang sesama dia orang. Saya duduk je dekat situ, macam orang tua gitu je lah, kita duduk itu. Masa tu saya bicara. Balik-balik secara biasa, dah tak ada apa-apa, kita duduk dengar. Saya dengar seorang mak bapak tu bagi tahu salah satu sebab saya hantar di sini dengan logat Kelantan lah, sebab dia dari sana. Upsi dia cara dengan budak kita, kata dia. Budak dia mati, orang besar dia turun. Dia tak ingat yang turun tu siapa. Jadi ingatan. Ingatan. Aku dah berapa tahun dah. 10 years ago. Dah 10 years ago kita kata. Tapi itu kesan kepada orang luar. Orang tak tengok lain Orang tak tengok lain. Orang tak ingat pun siapa yang pergi hari itu. Tapi dia kata orang besar dia mari dan secara keseluruhannya opsi cara dengan anak kami. Sebab tu sinilah kita nak dia masuk sini. Jadi itu sesuatu yang apa ni kita katakan, kalau bahasa marketing dia satu marketing yang cukup baik lah kita katakan. Kalau kita acara tak langsung, kesan yang apa ni kita katakan, tindakan yang dapat kita lakukan yang mungkin kita katakan mengambil hati orang, yang buat orang terbuka mata dan minda. Jadi itu yang saya katakan, 18 jenazah yang saya hantar tu, saya ingat lagi dalam perjalanan pagi tu, sepatutnya saya ada mesyuarat di Putrajaya. Pada pagi 2 orang yang meninggal tu kan, peringkat kementerian dipengerusikan oleh menteri pada tu, Datuk Khalid Nordin mempengerusikan pagi tu. Tapi saya pergi. Dia bila menteri kita tak boleh hantar wakil. Jadi saya pergi. Saya pergi, on the way saya dapat panggilan telefon daripada salah satu pejabat di sini. Dia bagi tahu, kata Prof besok kena attend sebab kebetulan besoknya adalah amanat menteri. Okey. Prof dia minta untuk hadir ke amanat menteri. Saya cuma bagi tahu, kata beginilah, saya akan cakap dengan menteri sendiri. Kalau menteri bagi izin saya pergi, makna ke Kelantan, saya akan pergi Kelantan. Kalau tidak, saya akan attend untuk itu. On the way nak ke Kelantan? On the way nak ke Putrajaya. Sebab pagi tu ada meeting. Okey, jadi Prof memang nak pergi meeting dulu, lepas tu baru nak pergi Kelantan? Baru nak pergi ke Kelantan. Okey. Dalam perjalanan 4 call lagi daripada orang kita di sini. Jadi saya bagi tahu yang tu. Habis mesyuarat, kebetulan jumpa dengan menteri, saya bagi tahu. Saya kata Datuk, minta maaf 2 perkara. Saya kata saya minta maaf 2 perkara. Sebab pertama, saya terlambat sampai. Saya terlambat sampai sebab nak uruskan yang itu. Saya bagi tahu pagi tadi ada kemalangan ni apa semua. Yang ini seorang dah meninggal, seorang pada waktu tu tenat yang dihantar daripada Slim ke Teluk Intan. Sebab pakar di situ. Tapi sampai di sana dia orang kata dia dah meninggal, dah tak ada. Kebetulan masa bercakap, masa tengah mesyuarat tu, mesej masuk daripada kawan kita di sana, bagi tahu kata yang di Teluk Intan pun meninggal. Saya kata tolong buat arrangement, usahakan van jenazah macam mana supaya kita dapat hantar dua-dua tu. Dan saya bagi tahu dengan menteri lah perkara yang berlaku tu. Jadi dia kata tak apa, you tak payah pergi amanat besok, pergilah sana. Dia masuk ke pejabat dia bawa, dikeluarkan sampul untuk 2 parents. Jadi kadang-kadang saya fikir begini ya, apa yang saya dapat di situ, apabila kita berterus terang dalam, jangan dengan orang besar ni terus terang je, kita tak ada rugi apa-apa. Orang nak marah-marah lah, kena berani lah. Tapi kita cakap macam tu. Dan di situ yang saya nampak dia kata, patutnya memang you kena pergi ke sana, tolong sampaikan salam saya kepada dua-dua keluarga. Boleh tak? Sempat tak? Kata dia. Saya akan pergi satu dulu, tapi habis kat sini saya akan ziarah di sana walaupun sana dah selesai.
Satu Satu dekat, kalau saya tak silap, satu dekat Pasir Mas, yang satu lagi somewhere dalam 30 km juga jarak daripada kampung tu lah. Cuma yang apa kita kata, yang memudahkan sikit, yang meninggal di sini jenazah dia dulu. driver masa tu siapa? Eddie Muhaidi. 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 Pemandu saya. Muhaidi, dan kemudian dia ada lagi di sini, dan kemudian saya minta hari tu kebetulan kerana nak cepat dan sebagainya, seorang lagi bantuan lah untuk backup driver. Ada dua orang lah. Jauh kan? Jadi apa kata orang, selepas dapat kebenaran daripada menteri, balik saya telefon balik bagi tahu pada pegawai itu tadi, menteri sendiri arahkan saya ke sana. Okey. Yang saya nak sampai perkara tersirat di sini, ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, yang jujur tadi, maknanya kalau ada perkara tu nak berlaku jujur adalah cabaran. Dan saya rasa Cik Lee pun tahu cerita kita itu, macam mana direct daripada TPM. Sambung tidak, jadi itu soal yang lain, tapi kita kena berani lah bagi tahu apa yang patut. Dan pengajaran yang saya dapat juga daripada Tun Mahathir sendiri ketika dia terima ijazah kehormat di sini, bila saya bertanya dengan dia tentang isu kontroversi pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, satu perkara yang dia bagi tahu pada saya yang saya rasa semua orang lain tak tahu adalah, lepas pos kabinet petang tu, dia tanya kepada ketua pengarah pelajaran, boleh ataupun tidak cikgu kita ni mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris? Dia kata, KP cakap boleh, no problem, boleh jalan. How soon? Anytime. Kalau dia jujur cakap kata tak boleh, ada suka, saya pun tak suruh. Itu Tun Mahathir ni kata begitu. So itu yang menguatkan lagi apa kita kata, apa yang prinsip yang saya pegang. Maknanya berterus terang je lah. Memang kenyataan tu kadang-kadang pahit, tetapi lebih baik kita berterus terang daripada kita cakap sembunyi-sembunyi, cakap tak tahu dan sebagainya, kerana kita akan menyusahkan lebih ramai orang. Dan saya sentiasa berpegang kepada jawatan hakiki saya adalah di universiti. Jawatan apa pun yang saya pegang dalam konteks universiti itu adalah jawatan sementara. Okey, jawatan pentadbiran lah. Jawatan pentadbiran itu sementara. Hakikinya adalah pensyarah. Jadi saya tak perlu risau dengan tentang jawatan-jawatan yang kita kata jawatan pentadbiran itu, ini dan sebagainya. Betul, memang ada dia punya, kita katakan hak dan keistimewaan dia ada, tetapi apalah pada saya, ini pendapat peribadi saya, apalah kita katakan hak dan keistimewaan itu, kalau kita tidak dapat menjalankan amanah tu dengan baiklah. Okay. So saya pegang pada betul terang je, suka-suka tak suka tak apa. Jadi satu pengajaran juga yang saya dapat daripada Datuk Khalid, always tell the truth. Dan saya dengan Datuk Khalid ada satu hubungan pada waktu tu yang agak istimewa, kerana kalau benda tak boleh, saya akan kata tak boleh, tapi saya tak akan kata tak boleh sajalah, adalah hujah kita kenapa tak boleh. Jadi akhirnya dia melihat, kata ada beberapa orang dalam kelompok TNC pada waktu tu yang dia boleh lontarkan idea untuk mendapat quote-unquote sesuatu yang benar lah, quote. Boleh buat ke tidak, betul-betul boleh buat ke tidak, ataupun sekadar nak cakap bagi menteri senang hati ke dan sebagainya lah, menyedapkan hati dan sebagainya. Jadi itulah prinsip saya sebenarnya. Kalau boleh ada yang tersirat di situ, kalau siapa yang boleh ambil lah. Kita dah sampai penghujung program. Jadi terima kasih Prof. Saya bagi pihak unit pengurusan pengetahuan Setakaan Terbabit Nur atau PTB sekali lagi mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan pada Prof dalam menjayakan program saya dan UPSI. Ini program sulung ni. Jadi semangat pada kami lah untuk meneruskan program ni. Kami di BTV mengucapkan terima kasih, selamat maju jaya kepada Prof. Terima kasih. Dan doakan agar Allah SWT memudahkan pada urusan dunia dan akhirat Prof satu waktu. Dan kita semua. Amin. Itu saja untuk program saya dan juga saya siri pertama. Jadi
Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Semoga program ini dapat dimanfaatkan dan memanfaatkan kepada semua warga UPSI. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.